Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan mengenai jenayah cyber dalam kalangan remaja masa kini. Sebelum itu, memperkenalkan ahli dari Kumpulan 5, saya Akilah Nur Balkis binti Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najibah binti Gulam Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Syahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azlin binti Muhammad Syarum. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Mustaqimah binti Ismail. Topik yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan jenayah cyber. Saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai jenayah cyber. Seperti yang kita sedia maklum, kes-kes tentang jenayah cyber ini sering menjadi tajuk tumpuan di dada-dada akhbar dan berita semasa kerana hampir setiap tahun ianya menjadi kes tertinggi di dalam Malaysia. Dunia cyber kini merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia moden yang memainkan peranan penting dan banyak mengubah pelbagai aspek kehidupan manusia. Saban hari semakin kerap media melaporkan mengenai kes individu ditipu yang diibaratkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan meletakkan kita dunia tanpa sepadan. Dunia cyber bukan sahaja memberi kesan yang positif, malah boleh membawa kesan yang negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja yang mudah terdedah kepada pelakuan jenayah. Jenayah cyber dapat ditaktifkan sebagai satu bentuk jenayah dalam penggunaan teknologi yang bertujuan untuk mengganggu, menindas, menipu, menganiaya dan mengancam seseorang individu. Jenayah cyber dapat mencerobohi maklumat peribadi pengguna melalui banyak cara. Remaja merupakan individu yang sering terlibat dengan jenayah cyber kerana mereka lebih cekap dengan dunia alam maya. Antara pelakuan jenayah serta masalah sosial yang melibatkan remaja adalah seperti pornografi, penipuan, pelacuran, penyeludupan, peras ukut, pelaburan haram, aktiviti seks bebas, rogol, mencabar kehormatan, penyalahgunaan data dan sebagainya. Seperti yang kita sedia maklum, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube merupakan platform yang aktif digunakan oleh golongan remaja yang menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan jenayah cyber. Ancaman jenayah cyber merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pengguna komputer pada masa kini memandangkan kebanyakan komputer mempunyai sambungan pada rangkaian internet di mana internet merupakan pusat yang menghubungkan berjuta-juta pengguna komputer di seluruh dunia secara terbuka. ICT dan internet yang sangat dinamik dan cepat berubah juga merupakan antara faktor penyumbang kepada ancaman cyber ini. Tambahan pula, peningkatan jenayah cyber kini sangat berkait rapat dengan kekerapan pengguna internet yang semakin meningkat dan kebergantungan masyarakat terhadap teknologi sehingga mengakibatkan mereka terdedah kepada ancaman dan sabotaj secara maya. Mengondam komputer, mencuri kata laluan untuk perbankan internet, penyalahgunaan kad kredit untuk pembelian di internet dan berbagai kegiatan jenayah era baru ini dilakukan dengan mudah melalui dunia cyber. Maka ianya sangat jelas bahawa jenayah cyber ini merupakan ancaman yang sangat besar pada era moden ini. Baiklah, seterusnya Najibah akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya jenayah cyber dalam kalangan remaja masa kini. Terima kasih Akila atas penerangan tentang definisi jenayah cyber. Assalamualaikum, saya Najibah binti Gulam Hassan. Seterusnya giliran saya untuk membentangkan tentang faktor-faktor relevan yang boleh menyebabkan jenayah cyber dalam kalangan remaja masa kini. Faktor yang pertama ialah penggunaan internet yang berleluasa tanpa had. Seperti yang kita sedia maklum bahawa pengguna internet pada hari ini adalah sangat penting dalam apa sahaja urusan, termasuklah pembelajaran kita pada hari ini, lagi-lagi sejak pandemik COVID-19 yang telah melanda di seluruh dunia. Oleh sebab itu, remaja pada hari ini banyak meluangkan masa mereka dengan melayari internet kerana internet pada hari ini menjadi salah satu keperluan kepada semua orang, termasuklah remaja-remaja ini. Namun, apa yang telah dimaksudkan dengan faktor di atas menjadi punca utama terjadinya jenayah cyber dalam kalangan remaja pada hari ini yang makin berleluasa.
Ini kerana penggunaan internet yang berleluasa tanpa pengawasan daripada ibu bapa menjadikan remaja ini melayari internet tanpa had sehinggakan melayari laman sesawang yang tidak sepatutnya mereka layari pada usia mereka yang masih muda. Jikalau anda pernah ingat, terdapat satu kes pencabulan yang berlaku ke atas seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 4 tahun yang telah dicabul oleh seorang lelaki yang berusia 12 tahun. Difahamkan kerana lelaki tersebut sering menonton video pornografi di internet. Makanya ini sebagai satu contoh jikalau ibu bapa tidak mengawasi aktiviti seharian anak-anak mereka, terutamanya dalam melayari internet. Dan tahukah anda bahawa 94% daripada kanak-kanak di Malaysia ini terdedah kepada pornografi dalam talian. Oleh sebab itu, isu ini perlu diambil serius kerana jikalau kita pandang enteng, ia boleh mendatangkan buruk kepada banyak pihak. Seterusnya, mari kita lihat kepada faktor yang kedua, iaitu persekitaran sekeliling. Persekitaran sekeliling ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam membantu membenteras isu jenayah cyber dalam kalangan remaja pada hari ini. Namun, apakan daya, bukan semua manusia berfikiran sama meskipun sudah dewasa. Jadi terdapat banyak golongan dewasa pada hari ini menunjukkan contoh yang tidak baik. Sebagai contoh paling mudah kita boleh lihat iaitu menggunakan bahasa-bahasa yang kesat di media sosial, melemparkan kata-kata yang bukan sepatutnya. Tapi apa kaitannya dengan jenayah cyber? Iaitu salah satu aktiviti jenayah cyber adalah bully cyber. Bully cyber ialah di mana mangsa dibuli secara alam maya, contohnya difitnah, ditipu, dilemparkan kata-kata yang kesat sehingga mangsa merasa tertekan dan ada segelintir daripadanya memilih jalan untuk bunuh diri kerana tidak tahan dengan tekanan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, persekitaran sekeliling juga menjadi faktor berlakunya jenayah cyber dalam kalangan remaja pada hari ini kerana remaja senang terikut-ikut dengan apa yang mereka lihat. Seterusnya, kurang kesedaran dan pendedahan juga menjadi salah satu faktor berlakunya jenayah cyber dalam kalangan remaja. Remaja pada hari ini kurang didedahkan dengan apa itu jenayah cyber dan akibat jikalau mereka terlibat dalam jenayah tersebut. Sedikit info, jenayah cyber ini merangkumi 70% daripada jenayah komersial di Malaysia, yakni lebih tinggi daripada pengedaran dadah. Jadi, dengan kurangnya pendedahan kepada mereka, sebab itulah mereka tidak ada kesedaran mengenai isu ini dan mereka tidak dapat membezakan apa yang baik, apa yang buruk dalam melakukan apa sahaja, terutamanya menggunakan internet pada hari ini. Dan mereka hanya memikirkan keseronokan diri sendiri. Dan faktor yang terakhir adalah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Jadi di mana pihak-pihak yang sudah dipertanggungjawabkan untuk membenteras isu ini kadang-kadang yang melihat isu ini adalah perkara yang biasa dan mengambil remeh dalam mengenakan tindakan kepada pesalah. Oleh sebab itulah pesalah-pesalah ini atau remaja yang terlibat dalam jenayah cyber ini mudah untuk mengambil kesempatan kerana mereka tahu bahawa tindakan yang akan dikenakan tidaklah seberat seperti yang mereka fikirkan. Jadi, pihak berkuasa dan kerajaan sendiri perlu tegas dan mematuhi dengan akta-akta yang sudah digubal untuk mengelakkan isu ini makin berleluasa dan kes jenayah cyber ini makin meningkat dari semasa ke semasa. Seterusnya, rakan saya Fatihah akan membahaskan lagi isu ini dengan membentang kesan jenayah cyber dalam kalangan remaja pada masa kini. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih Najibah atas pembentangannya. Assalamualaikum, saya Fatihah dan saya akan meneruskan pembentangan ini iaitu berkaitan dengan kesan jenayah cyber terhadap kalangan remaja masa kini. Dunia dalam talian kini telah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Ia memainkan peranan utama dan telah banyak memberi kesan kepada kesemua aspek kehidupan manusia. Namun begitu, dunia dalam talian bukan sahaja memberi impak positif kepada masyarakat, ia juga memberi kesan negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja zaman kini. Terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi oleh golongan remaja apabila melibatkan penggunaan cyber. Pada zaman kini, para remaja dapat menjalinkan hubungan
sosial melalui Instagram, Facebook dan Twitter. Ianya memberi impak yang baik buat golongan remaja seperti dapat berhubung serta membincangkan isu-isu terkini, malah dapat berbincang mengenai pelajaran melalui ruangan cyber. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan negatif kerana penggunaannya adalah tanpa kawalan dan tiada batas. Sifat internet yang boleh menembusi seluruh negara menjadikan ianya lebih berpengaruh berbanding media lain. Ia amat sukar ditapis dan juga mustahil untuk disekat. Akibatnya, balasan mudah masuk ke negara ini sehingga tidak mampu menghalang kemasukannya. Kandungan lagu, video dan drama dari luar negara mudah tersebar dalam kalangan remaja yang tiada tapisan dan berunsur ganas, malahan juga lucah. Kesannya, para remaja yang bersifat ingin tahu akan mencuba asas yang terlarang dan mudahnya terjadi aktiviti sumbangan malam. Pelakuan jenayah juga akan terjadi disebabkan penggunaan laman sosial yang tiada had. Bagi pengintip cyber, internet merupakan syurga buat mereka kerana maklumat peribadi seseorang adalah hanya di hujung jari. Akhir sekali, kesan jenayah cyber adalah serangan hendap cyber. Secara umumnya, pengintipan atau serangan hendap cyber merujuk kepada aktiviti pengintipan yang di mana dijalankan melalui teknologi teknologi komunikasi atau alat komunikasi elektronik. Tidak seperti pengintipan biasa. Pengintipan cyber merujuk pada satu siri kelakuan dan talian yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang membuatkan dia rasa takut dan cemas. Pada mulanya mungkin tidak berlaku sebarang masalah kerana masa tidak begitu mengetahui tentang hal tersebut. Pada pengerangka awal, berdasarkan maklumat yang didapati, apabila berlaku intipan secara agresif melalui dunia cyber, ia dapat menghasilkan ancaman dan ketakutan buat mangsa, terutamanya golongan remaja. Sekian dari saya. Seterusnya, Azlin akan menerangkan tentang langkah mengatasi jenayah cyber dalam kalangan remaja masa kini. Terima kasih Fatihah atas pembentangan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlin dan saya akan mengambil alih pembentangan ini dengan menerangkan tentang langkah-langkah mencegah jenayah cyber dalam kalangan remaja masa kini. Okey, pertama sekali adalah langkah mencegah jenayah cyber adalah melalui peranan ibu dan bapa. Kedua-duanya sekali, ibu dan bapa. Dapat dilihat di persekitaran kita. Kebanyakan ibu bapa zaman sekarang gemar menyogok anak-anak dengan gadget supaya anak-anak berkelakuan baik. Dan ia boleh dikatakan sebagai salah satu trend terkini yang boleh memudaratkan pelbagai pihak. Namun, sebenarnya sebagai seorang ibu dan bapa yang prihatin terhadap anak-anak, mereka perlu sentiasa mengawasi anak-anak dalam penggunaan gadget dan internet. Selain itu juga, ibu bapa perlu menerapkan pendidikan agama supaya anak-anak dapat membezakan perkara yang betul atau salah. Langkah seterusnya adalah peranan masyarakat sekeliling dalam mencegah jenayah cyber dalam kalangan remaja masa kini. Seperti yang kita tahu, penggunaan gadget dan internet kebiasaannya digunakan oleh golongan dewasa yang tidak mengira bangsa, umur, jantina dan ia membuka lebih luas terhadap perlakuan yang tidak bermodal. Justru, peranan masyarakat sekeliling adalah perlu menunjukkan contoh yang baik kepada golongan remaja seperti memanfaatkan penggunaan gadget dan internet dengan menjadikan sumber bacaan dan ilmiah. Tambahan pula, langkah mencegah jenayah cyber adalah peranan diri kita sendiri dalam meningkatkan kesedaran diri dan pendedahan yang luas. Remaja zaman kini mempunyai kurang pendedahan tentang jenayah cyber yang boleh terjadi kepada semua lapisan masyarakat. Jadi, mereka perlu mengambil, tidak semestinya mereka, kita pun perlu mengambil
langkah dengan meningkatkan kesedaran tentang keselamatan cyber supaya tidak terlibat dengan apa-apa jenayah cyber. Akhir sekali adalah peranan kerajaan juga merupakan salah satu langkah untuk mencegah jenayah cyber dalam kalangan remaja masa kini. Antaranya adalah pihak kerajaan perlu mengkaji semula keberkesanan undang-undang yang sedia ada. Selain itu, cadangan penubuhan unit jawatan kuasa jenayah cyber juga perlu dititik beratkan serta dipandang serius dan disegerakan demi keamanan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Okey. Seterusnya, Mustaqimah akan membentangkan dengan lebih lagi mengenai jenayah cyber. Terima kasih Azlin atas pembentangannya. Saya Mustaqimah dan saya akan meneruskan pembentangan ini iaitu cadangan berkaitan dengan jenayah cyber terhadap kalangan remaja masa kini. Pertama ialah mengadakan kempen pencegahan jenayah di kalangan remaja. Dengan adanya kempen ini, ia dapat meningkatkan kesedaran kepada remaja terutamanya di peringkat sekolah rendah agar mereka menyedari bahawa risiko sebenar yang boleh membahayakan nyawa mangsa. Sebagai contoh, kempen cegah jenayah cyber yang sering diadakan di sekolah ialah seperti tayangan video, pameran khas dan menjemput pegawai polis untuk menerangkan faktor atau kesan yang berlaku kepada jenayah cyber. Dalam konteks ini, kelab anti jenayah cyber boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah supaya mereka diberi pendedahan tentang keburukan jenayah cyber. Selain itu, kempen ini juga boleh dijalankan secara iklan di media cetak ataupun digital yang sangat membantu untuk menyampaikan maklumat kepada mereka. Manakala yang kedua ialah mewujudkan undang-undang cyber yang ketat. Undang-undang yang ketat untuk menghentikan jenayah cyber yang berlaku di kalangan remaja ini perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Hal ini kerana isu keselamatan cyber berpunca daripada remaja yang semakin maju dalam menggunakan teknologi. Oleh itu, pihak kerajaan sewajarnya menghimpunkan semua pakar dalam bidang teknologi untuk menyalurkan idea yang bernas agar undang-undang dapat digubal. Sekiranya individu yang diganggu atau melihat kegiatan yang meragukan berkaitan jenayah cyber ini, perlulah membuat laporan kepada pihak berkuasa. Akhir sekali, melaksanakan pendidikan etika dalam penggunaan cyber ialah cadangan yang paling bernas. Pendidikan etika semasa menggunakan teknologi ini perlu diperkenalkan pada setiap pusat pendidikan di Malaysia ini seperti di peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti. Justeru, generasi yang berilmu dapat dibentuk menjadi remaja yang beretika dan berdisiplin apabila dididik dengan baik supaya mereka dapat menjaga adab dalam penggunaan teknologi ini agar tidak terpengaruh untuk melayari laman sesawang secara haram ataupun melihat video luncah. Baiklah, berdasarkan penerangan oleh ahli kumpulan saya di atas, saya ingin menyimpulkan bahawa semua pihak perlu bekerjasama untuk memainkan peranan bak kata pepatah bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat untuk membanteras jenayah cyber yang berlaku di kalangan remaja masa kini. Hal ini demikian, kita perlulah bersikap berjaga-jaga bagi memastikan diri di alam maya tidak mudah dipengaruhi dan ditipu oleh penjenayah dengan mengetatkan langkah keselamatan cyber seperti sering menukarkan kata laluan akaun masing-masing dan mengemaskini perisian keselamatan. Oleh itu, masyarakat boleh juga melayari website seperti Cyber Security Malaysia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang memperkenalkan
keselamatan cyber agar dapat mewujudkan persekitaran yang selamat dan terjamin untuk pengguna di media sosial. Malah, cyber security ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap ciri-ciri perkhidmatan dalam pelbagai program yang dilaksanakan. Baiklah, akhir sekali, sekian pembentangan kami dari Kumpulan 5. Terima kasih.